Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya sama-sama dapat menunaikan kewajiban yang telah Allah fardukan kepada kita, dan seterusnya berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk dunia dan bermanfaat untuk akhirat kita kelak. Jadi kita sambung tajuk minggu lepas tentang balasan orang-orang untuk orang mukmin di syurga. Dalam surah As-Sajdah, selalu dibaca imam kita pagi Jumaat, di antara ayat yang dibaca ialah afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan kita sebagai suatu ingatan. Apakah kamu menyangka orang mukmin dan orang fasik itu sama? Artinya di dunia itu kita nanggap ada orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ya. Beramal, memenuhi tuntutan Al-Quran, memenuhi tuntutan melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Ini orang mukmin, percaya kepada hari akhirat. Ya. Hidupnya terikat dengan halal dan haram. Taat. Ya, menaikkan salat. Di saat orang lain bangun pagi-pagi subuh, bangun. Orang mukmin bangun. Sembahyang subuh. Ya. Berlumba-lumba dalam melakukan amal saleh. Ya. Mengorbankan harta. Ya. Beli binatang korban. Walaupun semakin mahal, kan? Beli, kan? Ya. Dulu sapi 5,000 kan main besar, kan? Ya. Tapi kita milih nak harga 3,500 juga, kan? Aja kita, ya. Kini tu sapi harga 8,000 pun kecil, kan? 9,000, 10,000 baru besar. Kita ambil 8,000. Akan datang kita stok lagi berapa mahal, kan? Ya. Orang mukmin berlumba-lumba dalam melakukan amal saleh. Jadi Allah tanya, apakah sama orang mukmin tu, ya, dengan orang-orang yang fasik? Orang fasik, siapa orang fasik? Satu, orang kafir. Orang kafir memang fasik, termasuk dalam golongan yang fasik. Ya. Yang kedua, orang-orang munafik. Fasik. Mereka ini melakukan kerosakan. Yang pura-pura menyatakan keislaman, tapi dalam hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam. Dia orang munafik. Yang ketiga, orang mukmin ahlul maksiat. Orang mukmin yang asi, yang maksiat. Ya. Nya ngakunya orang beriman, kan? Ya. Tapi si semayang, si puasa, si mengikat dirinya dengan halal dan haram. Artinya dalam hidupnya ni si ada istilah halal haram. Semua halal. Ya, ini. Ya. Kalau yang ikut ajaran Islam pun dalam bab-bab tertentu, time nikah kahwin, mati.
lain mesti ada. Ini termasuk orang fasik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah di sisi Allah orang mukmin dengan orang fasik, orang yang taat tadi, ya, yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, mengikat dirinya dengan halal dan haram. Ya, kita mengikat diri dengan halal haram. Nak beli makanan, cek halal sih. Ya. Ada benda yang kita si confident, kita nanya alim ulama, apa hukum makanan tu? Halal sih. Ya, sebab orang mukmin yang ikat dirinya dengan halal dan haram. Nak masuk pelabuhan, cek compliance syariah atau si. Ya. Ini orang mukmin. Orang kafir, orang fasik, mesti ada. Ya, mesti ada ikat dengan haram. Jadi Allah mengatakan, apakah mereka itu sama? Allah kata, la yastawun, si sama. Allah tegaskan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, la yastawun. Sama sekali si sama. Si sama disebut apa? Yang pertama, kedudukan mereka di sisi Allah di dunia tu lagi orang mukmin Allah sebut sebagai khairul bariyah. Makhluk yang terbaik, orang mukmin tu. Kemudian orang mukmin yang bertakwa, Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Orang mukmin di akhirat kelak mereka akan dibalas dengan balasan syurga. Sementara orang fasik, ya, orang yang kafir di dunia itu Allah sebut sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ya, dengan sebab kekufuran mereka, Allah menyifatkan mereka sebagai syarrul bariyah, makhluk yang buruk, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan di akhirat. Itu yang Allah sebut dalam Quran lagi. Apa balasannya di sisi Allah? Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang yang beriman, ya, dan beramal saleh. Nya bukan beriman aja. Sebab tadi ada orang yang beriman tapi nyasik beramal. Ya, nyasik semayang, nyasik puasa, maka dia ada kategori fasik. Ya. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh, dia tunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Tambah lagi dengan semayang-semayang sunat. Ya. Kemudian mengeluarkan zakat. Tambah lagi dengan sedekah-sedekah sunatnya. Ya. Menunaikan haji. Ya. Kemudian tambah lagi dengan umrahnya. Ya. Dia berpuasa Ramadan. Kemudian tambah lagi dengan puasa-puasa sunatnya. Dan sentiasa berusaha melakukan kebaikan. Sentiasa melakukan amal saleh. Ya. Ada rezeki lebih, dia melakukan ibadah korban. Macam kena itulah dalam beberapa hari itu, bukan? Ya. Jadi Allah mengatakan, adapun orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa. Allah madah di akhiratlah tempat tinggal mereka itu ialah syurga. Falahum jannatul ma'wa, untuk mereka itu syurga sebagai tempat tinggal. Dalam ayat itu Allah dahulukan kalimah al-jannah. Falahum jannah, untuk mereka syurga, al-ma'wa sebagai tempat tinggal. Artinya Allah memuliakan syurga tu sehingga syurga lebih dahulu disebut, baru disebut sebagai tempat tinggal mereka di akhirat kelak. Itu yang kita bincang dalam hadis-hadis minggu lepas, kita dah baca tentang apa nikmat-nikmat yang Allah beri dalam syurga. Kan? Kita nanya apa spesialnya masuk syurga tu? Kan? Ya? Apa spesialnya? Ya? Jadi kita dah bincang
InsyaAllah kita sambung sikit pagi itu tentang apa nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Falahum jannatul ma'wa, untuk mereka syurga. Bila mana Allah kata falahum, untuk mereka, ya, maka untuk mereka ya confirm. Ya. Siap, kita boleh meragui. Kita benar endakkah? Allah kata falahum jannatul ma'wa, untuk mereka itu syurga sebagai tempat tinggal di akhirat kelak. Ya. Nuzulam bima kanu ya'malu. Ujung tu penting juga kita faham. Sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tengok. Dikaitkan kita di dunia tu. Maknanya kalau nak masuk syurga, bukan nunggu di akhirat kelak baru nak beramal. Sedahalah di akhirat kelak baru aku nak semayang menang, mesti ada. Di akhirat adalah tempat hanya untuk menerima balasan. Dan apa-apa balasan yang kita dapat di akhirat, semuanya datang daripada dunia tu. Ya. Bahkan apa yang ada dalam dunia tu, di akhirat kelak semua akan dibentang. Dibentang, dihitung, ditanya. Setiap nikmat yang kita dapat, semua akan ditanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan pada hari itu mereka akan ditanya tentang nikmat yang mereka dapat di dunia tu. Ya. Ayat tu aja cukup menggegarkan hati orang mukmin. Ayat tu aja dah cukup menjadikan kita tu bingung ke diri pun. Sebab apa kita jawab dengan Tuhan, nikmat yang Tuhan beri dengan kita. Yang pertama, berapa banyak nikmat yang Tuhan beri yang kita sedar. Ya. Kita terasa pun dia sebagai satu nikmat. Ya. Kemudian berapa banyak nikmat yang Tuhan beri dengan kita, kita syukuri. Ya. Dan berapa banyak nikmat yang Tuhan beri dengan kita, kita sia-siakan. Nikmat masa. Ya. Kita banyak sia-siakan nikmat masa kita. Kan? Ya. Masa COVID dulu, di sebalik ada musibah, ada nikmat. Kita kena peram dalam rumah hajat duduk. Ya. Kan? Kita sedang bingung kerja lain, sedang bingung kerja ofis. Nak keluar-keluar sini pun si dapat. Kita ada masa yang Allah beri dengan kita time ya. Ha? Tuhan nanya, masa yang kau si polah papa, apa dia polah kau? Jawapan kita, saya dah polah papa. Ya jawapan kita. Sedangkan masa saya kita baca Quran, berapa banyak kita boleh khatam. Ya. Tapi time dia juga rasa malas. Ya nikmat. Di sebalik musibah itu ada nikmat. Tapi kita memanfaatkan nikmat ya untuk kita melakukan suatu amal yang tidak dapat dilakukan pada waktu lain. Kan, coba kini tu kita nak baca Quran. Contohnya hari tu kita nak melapa, nak baca Quran satu hari. Dah hari tu ada orang ajak malah korban. Kan? Nak nyembelih hari tu kah? Mengagihkan daging korban. Ini. Pengilan. Kan? Hari tu ada pengilan lagi. Kan? Petang pula ada orang doa selamat lagi. Ada orang ajak makan lagi. Ini. Banyak kepada amal-amal lain. Okey. Kemudian wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang yang fasik. Siapa fasik tadi? Orang kafir, orang munafik dan orang yang maksiat. Mukmin yang maksiat, mukmin yang asi, yang maksiat dipanggil fasik. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Ya. Maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Coba kita tengok ayat yang pertama tadi. Falahum jannatul ma'wa. Untuk mereka syurga tempat tinggal. Tapi untuk neraka Allah kata apa? Fama'wa humun nar. Tempat tinggal mereka neraka. Sebab Allah nak cerita dengan kita, darjat dan kedudukan syurga itu tinggi. Sehingga syurga dulu disebut daripada perkataan tempat tinggal.
Neraka ya tempat yang rendah, yang hina, maka disebut neraka ya selepas tempat tinggal. Fama'wahumun nar, maka tempat tinggalnya ialah neraka jahanam. Kullama aradu ay yakhruju minha. Kemudian Allah cerita dengan kita, macam ni keadaan penghuni neraka tu. Rupanya penghuni neraka tu pandai nak lari juga. Kan? Bukan orang jail yang nak lari. Bukan biar tinggal di asrama aja pandai nak lari juga kan. Ya. Penghuni neraka ataupun ialah panggil di dunia tu, ialah panggil nadimat di akhirat. Ada usahanya nak lari. Tapi Allah kata setiap kali mereka itu nak lari, maka mereka dikembalikan dalam neraka jahanam. Lagi, saya dah pulang nak lari. Sebab apa? Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Yang jaga neraka ya tadi, malaikat, alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Malaikat yang jaga neraka tadi sangat keras wataknya. Nisi ada dapat nak dirondeng-rondeng. Yang dalam diri mereka tidak ada jiwa rahmah, jiwa kasih sayang, jiwa kesian, nisi ada. Yang ada ialah nak nyeksa, nak nyeksa, nak nyeksa. Jadi jangan harap. Atau kita madah sedahal, pula bak duit 2-30 ribu, kemrik dengan malaikat. No way. Malaikat madah aku si perlu duit sebab aku si perlu makan, si perlu minum, si perlu apa-apa. Kan? Ya? Bukan macam manusia, bukan? Ya? Sehingga banyak berlaku rasuah. Ya? Malaikat siapa? Ya? Setiap kali nak keluar, u'idu fiha. Mereka akan dikembalikan semula ke dalamnya. Sambil dikatakan kepada mereka, Zuku azaban nar, rasalah oleh kamu akan neraka, yang mana di dunia dulu kamu mendustai. Di dunia dulu, si percaya bila orang madah neraka. Dan apabilanya si percaya, maka dia mengabaikan perintah-perintah Allah. Si semayang. Ya, diceritakan tentang semayang, orang yang meninggal dosa meninggalkan salat, si peduli, still juga, masih juga si semayang. Ya, artinya si percaya lah dengan neraka. Ya, begitulah yang lain-lain. Jadi, dalam ayat ini Allah menegaskan syurga itu adalah tempat tinggal kepada orang-orang mukmin yang taat. Jadi minggu lepas kita dah baca sekitar hadis yang berkaitan dengan bagaimana keadaan dalam syurga. Kita pergi ke hadis-hadis yang seterusnya tentang nikmat-nikmat dalam syurga. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lil mu'mini fil jannati li khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah tuluha fis sama'i sittuna mila lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihimul mu'minu fala yara ba'duhum ba'da. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya suatu kemah daripada suatu mutiara yang luas akan diberikan kepada orang mukmin dalam syurga kelak. Tingginya adalah 60 batu. Orang mukmin memiliki ramai isteri di dalam syurga, di mana orang mukmin tersebut bergilir-gilir bersama mereka. Namun mereka tidak dapat melihat antara satu sama lain disebabkan besarnya khaimah. Artinya Nabi nak ceritakan kita di dalam syurga kelak, orang yang dalam syurga ini ada kediaman istananya, ya, yang dibuat daripada lu'lu'ah, daripada mutiara yang luasnya 60 batu dan sangat luas. Ya, dalam syurga kelak. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama tara'awna al-kawkabad durriyal ghabira fil ufuqi min al-mashriqi awil maghrib litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah
tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum qala bala wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Maksudnya daripada Nabi SAW baginda bersabda, sesungguhnya para penghuni syurga akan saling melihat kepada penghuni bilik-bilik, iaitu istana-istana yang tinggi yang berada di atas mereka. Sebagaimana kalian melihat bintang yang bersinar lagi terang yang berada di ufuk langit di bahagian timur atau barat, disebabkan perbezaan keutamaan mereka. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ialah kedudukan para nabi yang tidak mampu diraih oleh selain mereka. Baginda menjawab, benar. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, mereka ini para penghuni istana tersebut ialah orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasulnya dengan sebenar-benarnya. Jadi Nabi cerita, syurga kelak pun bertingkat-tingkat juga. Ya, standardnya sih sama. Ya, ada VVIP pun, kan? Ya, ada bertingkat-tingkat. Jadi Nabi kata, kelak dalam di akhirat kelak, kamu akan melihat satu syurga yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Artinya jelas kelihatan sebagaimana kamu melihat bintang-bintang di langit. Ya. Jadi para sahabat kata, syurga ya adakah untuk para nabi dan para rasul saja? Nabi kata, ya betul. Tapi Nabi kata, syurga ya juga boleh diraih oleh orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul dengan sebenar-benarnya. Ya, macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan lain-lain orang yang memang ya keimanan mereka, kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan yang sangat tinggi, sangat besar. Jadi kita tu yang penting kita minta dengan Tuhan masuk syurga. Tingkat berapa Tuhan dengan engkau? Ya cerita nombor 2. Nombor 1, sentiasa minta dengan Tuhan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya mohon keridhaan-Mu dan mohon syurga-Mu, dan saya berlindung daripada kemurkaan-Mu dan juga dari azab neraka Jahannam. Itu doa yang patut kita banyak baca kini tu. Tiap-tiap lepas salat kita. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, saya mohon syurga darimu ya Allah. Oleh itu tolonglah saya untuk masuk syurga. Dan sama ada dengan perkataan. Artinya perkataan kita adalah perkataan yang saya ingat kepada Allah, yakni lidah kita tu, lisan kita tu selalu berzikir kepada Allah. Selalu mengungkap perkataan yang baik-baik dan menjauhi perkataan yang boleh menghalang kita masuk syurga. Min qaulin au fi'lin, atau perbuatan kita. Panggil kita hari-hari, perbuatan kita. Au amalan kita yang boleh membawa kita kepada syurga. Jadi, ya doa yang kita minta. Apa lagi yang lain nak dipinta dalam umur kita tu? Nah, minta syurga aja lah. Kan? Bukan jauh lagi kita tu. Kan? Ya. Cuma kita si tahu di antara kita tu siapa dulu. Ya aja. Tapi sebenarnya dekat. Kan? Ya. Kita madah, wak kita dah tua. Belum tentu. Nah. Ya. Jadi, yang kita minta dengan Tuhan, masa tu ialah syurga. Ya. Nak minta yang lain-lain lagi dah. Apa lagi? Nak minta pas Faisal? Ya, nak ambil SPM lagi tu kan? Kita minta dengan Tuhan, kita dapat beramal yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqul li ahli al-jannah ya ahlal jannah fayaqulun
labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik fayaqulu hal raditum fayaquna wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik fayaqulu ala u'tikum afdala min dhalik fayaqulun wa ayyu syai'in afdalu min dhalik fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan berfirman kepada penghuni syurga, wahai para penghuni syurga, mereka menjawab, kami menyahut seruanmu, kami mohon bantuanmu, dan segala kebaikan berada di tanganmu. Dia bertanya, adakah kalian sudah redha dengan nikmat yang kalian perolehi? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak redha wahai Tuhan kami? Sesungguhnya engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak pernah engkau berikan kepada seseorang pun selain penghuni syurga daripada kalangan makhlukmu. Lalu dia berfirman, ketahuilah aku akan memberikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari semua ini. Mereka bertanya, apakah semua yang lebih baik lagi dari semua itu? Dia berfirman, aku letakkan keredaanku ke atas kalian, maka aku tidak akan murka pada kalian selepas ini untuk selama-lamanya. Dah masuk syurga, Allah nanya, macam kita lah, tetamu datang rumah kita. Macam ni kita sensasi, kan? Ya, okey si layanan kami dengan kita. Sedangkan tuan rumah tadi menyediakan kita bilik yang cukup baik, aircon yang cukup sejuk, kan? Ya. Kemudian makanan menunya hari pertama udang galah, kedua ketam apa lagi kan. Menu nyaman-nyaman semua. Kan? Ya. Tapi ialah mau ada orang gaut semua si nyaman tu kan. Ya. Okey. Layanan cukup baik. Kita madah apa? Dah lebih bagi tu kita kata. Kan? Si pernah kami dapat layanan seperti ini. Begitu juga penghuni syurga. Kalau Allah nanya. Macam ni kita orang dalam syurga, okey si cukup si nikmat tu kan. Allah nanya. Ya, menunjukkan, nak ceritanya, di antara nikmat yang akan diperoleh dalam syurga ialah penghuni syurga merasai kemesraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melayani sehingga bertanya macam ni kita orang. Penghuni syurga kata, ya Tuhan, ya, apa lagi saat diridha oleh kami? Kami dapat nikmat yang kau tidak berikan kepada yang lain kecuali penghuni syurga. Tuhan nanya, maukah aku beri lebih daripada dia lagi? Apa yang lebih daripada dia? Iaitu keredaan Allah yang kekal, yang nisi ada kemarahan lepas itu. Artinya, lepas ya, kita si terikat lagi dengan peraturan halal dan haram, sehingga menyebabkan kita terpaksa membuat sesuatu, meninggalkan sesuatu. Dalam syurga nisi ada. Ya, jadi dengan sebabnya apa lagi nak dimarah Allah Ta'ala kan? Kemudian nikmat yang seterusnya. Dua hadis lagi. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila al-qamari lailatal badr wa qala innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatih." Maksudnya kami pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu baginda melihat ke arah bulan di suatu malam purnama. Baginda bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian kelak secara langsung dengan mata kepala sebagaimana kalian melihat bulan yang pada malam ini kalian tidak akan berebut-rebut melihatnya. Di antara nikmat ataupun nikmat yang paling besar di akhirat kelak ialah dalam syurga ialah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dengan para sahabat satu ketika pada satu malam ya bulan mengambang. Bulan 15 kata kita. Ya, terang. Rasulullah tanya para sahabat, kan bertangga kepada bulan, kan? Adakah sesuatu yang melindunginya? Jelas sih nampak. Sahabat kata jelas. Jadi Rasulullah kata, kamu di syurga kelak, kamu akan melihat Allah
Sebagaimana kamu melihat bulan ya yang tidak dilindungi oleh awan, jelas, kan? Ya, artinya tidak ada hijab, ya. Dan kata Nabi, kamu si perlu berebut nak nangga. Dunia itu menurut nak nangga artis nak. Seorang depan berimpit-rimpit berebut, kan? Ya. Tapi di akhirat lah nak melihat Allah dalam syurga, nak melihat Allah, si perlu berebut. Dan dialah nikmat yang paling besar yang diperolehi oleh penghuni syurga. Hadis yang terakhir Imam Muslim meriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannah yaqulu Allah ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar fayakshiful hijab fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim wa qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yuhdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penghuni syurga telah memasuki syurga, penghuni syurga semua dah masuk syurga, Allah yang maha berkat lagi maha tinggi berfirman, maukah kalian sesuatu aku menambah bagi kalian? Tuhan nanya penghuni syurga. Sedangkan nikmat dia dah begitu hebat. Mau tambah lagi kah? Ya. Yang saya katakan tadi, di antara nikmat yang diperoleh ahli syurga ialah Allah bermesra dengan ahli syurga. Ya. Tanya, melayan. Apa saja penghuni syurga, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Putih di situ bukan jadi albino. Putih itu maksudnya menjadikan wajah kita ceria. Kan? Tubayyid artinya wajah kita ceria. Sebab penghuni neraka masuk wajahnya masam. Itu wajah ceria, gembira. Sehingga digambarkan sebagai wajah putih berseri-seri. Karena gembiranya dengan nikmat yang diperolehi. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga? Apalagi yang kami mau? Engkau telah masukkan kami dalam syurga. Dan menyelamatkan kami dari neraka. Lalu Allah membuka hijab yang menghalang antara mereka, penglihatan mereka dan Allah. Tidak ada nikmat yang diberikan ke mereka yang lebih mereka sukai dari melihat Tuhan mereka. Ya, kita wajib beriman di akhirat kelak dalam syurga. Penghuni syurga boleh melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita membayangkan macam ni rupa Allah. Ayasik boleh. Kan? Sebab kita sih tahu hakikat yang sebenarnya. Karena Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Tidak ada nikmat yang diberikan mereka lebih mereka sukai melihat Tuhan mereka. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Yunus ayat 9 hingga 10. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka kerana keimanan mereka. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Doa mereka di dalamnya ialah, Ya Allah, Maha Suci Engkau. Manakala salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa mereka ialah segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah nak cerita di antara ayat yang kita baca, doa yang kita baca, ya, bacaan yang kita baca di akhirat kelak, atuknya. Da'wahum fiha, yang kita baca dalam syurga kelak, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita biasanya tu pakai kita penutup doa kita, ya, dari ayat Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, ialah di antara nikmat-nikmat yang Allah sebut dalam syurga, maka kita hendaklah sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala menjadikan kita penghuni syurga. Seorang sahabat nanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, saya ingin bersamamu dalam syurga. Doakan saya agar bersama engkau dalam syurga. Nabi jawab, ya. Tapi Nabi kata, tolonglah aku a'inni dengan membanyakkan sujud. Arti banyakkan semayang.
Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang penting kepada kita ialah ya, melakukan amalan-amalan yang membawa kepada keridhaan Allah, yang dengannya Allah memasukkan kita dalam syurga, dan melakukan dan menjauhi segala amalan-amalan yang boleh menghalang kita daripada mendapat keridhaan Allah, dan seterusnya menyebabkan terhalang daripada mendapat nikmat syurga yang Allah sediakan. Jadi ya berakhirnya kata si berasa kitab yang kita baca tu habis. Kan? Hari tu tamat kitab tu. Mun orang tua-tua mari tamat kitab tu ada special tu kan. Saya tahu apa special Tuan Imam sediangan kita hari tu kan. Jadi berakhirlah kitab tu, mudah-mudahan kitab yang kita baca tu mendatangkan keberkatan kepada kita dan menjadi saksi kepada Allah di akhirat kelak bahwa kita berusaha untuk mendekatkan diri dengannya dengan menuntut ilmu. Ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.